Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk kali ni Anis nak buat roti kentang. So, sebelum itu, kentang tu perlu direbus terlebih dahulu sebelum kita buat roti. Pastikan kentang tu dimasak dengan empuk. Okey, ini adalah bahan-bahannya. Sebelum itu, Anis akan buat custardnya dulu untuk roti kentang. So, bahan kering perlu dimasukkan ke dalam bahan cecair dan kacau sehingga sebati. Selepas itu barulah boleh masak sehingga likat dan pekat. Okey, ikut dia punya direction, arahan yang saya berikan. Kacaukan ke semua bahan custard hingga sebati sebelum kita masakkan custard sehingga pekat. Okey, kacau, kemudian baru masukkan ke dalam kuali dengan api yang sederhana. Jangan terlampau kuat, nanti hangus pula custard tu. Pertama sekali, campurkan susu full cream bersama dengan kentang yang dimasak empuk. Okey, kalau tak nak gunakan manual, boleh gunakan apa ya? Gunakan blender. Boleh gunakan blender sebenarnya benda ni. So, ini dah hancur, tak berapa hancur sangatlah, tapi kalau nak lagi cantik boleh blendkan dia sampai dia halus. Okey, macam ni pun dah boleh pakai sebenarnya. Tapi nanti you all makan roti tu nanti rasa kentang lah, sebab dia ada berketul-ketul kan. Kalau tak nak rasa ketul-ketul tu pun boleh kena kisarkan dia lah sampai halus. Okey, seterusnya untuk buat dough, saya masukkan yang susu dan kentang yang telah dicampurkan. Okey, untuk langkah yang seterusnya, saya masukkan telur. Make sure telur ni dalam suhu bilik. Okey, saya gunakan telur saiz grade B. Kemudian masukkan bahan-bahan kering. So, bahan kering ni perlu dicampurkan terlebih dahulu sebelum kita campurkan ke semua bahan ke dalam mixer. Masukkan bahan kering ke dalam mixer. Okey, setelah masukkan bahan kering ke dalam cecair tadi, putarkan dengan kelajuan yang sederhana. Okey, ini adalah asas teknik membuat produk roti. So, last kali baru masukkan mentega. Okey, ini adalah adunan yang telah sebati.
sekali baru masukkan mentega. Pastikan adunan dan mentega dikacau dengan sebati. So, ini adalah teknik asas membuat roti. Asas dia yang sama, roti yang berbeza. Okey, ini adalah cara untuk melihat dough yang elastik. So, apa-apa jenis roti, make sure pastikan dough roti ni sebati, ni dah cantik, dia tidak melekat pada permukaan mixing bowl. So, baru boleh keluarkan daripada mixing bowl. Kita tunggu seterusnya. Next step. Pastikan tangan disapu dengan minyak. Tak kisah minyak apa pun. Bukanlah. Okey. Kalau nak okey, pakai minyak jagung ataupun minyak bunga matahari. Sebelum kita nak ulikan adunan roti ni, kita tak nak gunakan tepung disebabkan apa? Sebab kita tak nak kita punya roti ni terlalu kering. Sebab kita kalau gunakan tepung, dia akan membawa efek jugalah. Membawa efek lah. Sebab nanti roti tu dia tak moist, dia tak cantik, dia tak sedap kan. Okay. Anis bulatkan adunan roti ni. Bulatkanlah cantik-cantik. Dan yang paling penting, sapukan minyak di permukaan mangkuk adunan. Kemudian letakkan dalam mangkuk adunan, balutkan dengan plastik ram dan tutup dengan kain. Seterusnya, ini adalah adunan yang telah jadi. Adunan yang telah jadi pula. Ini adalah adunan selepas 1 jam direhatkan. So, untuk keluarkan udara, untuk keluarkan angin, kena tumbukkanlah. Macam ni. Kena tumbukkan adunan ni sehingga dia betul-betul dah keluarkan angin. Baru kita boleh timbangkan dia. Okey, untuk adunan yang Hanis hasilkan ni, Hanis dapat dalam 500 gram. So, bahagikan kepada 12 pieces. Bulatkan adunan roti ni seperti yang saya tunjukkan. Kemudian susunkan ke dalam loyang yang telah disediakan. So, loyang ni perlu disapukan dengan sedikit mentega supaya waktu nak keluarkan tu, waktu nak keluarkan adunan tu tak adalah susah mana kan nak keluarkan. Okey, susunkan sehingga habis dan rehatkan selama 1 jam.
Okey, selepas kita punya roti ni dah jadi kebu, dah cantik kan roti ni. Okey, potongkan hujung piping bag, kemudian pipekan di atas roti. Pipekan custard yang Anis masak tadi tu di atas roti. Okey, ikut kreativiti anda masing-masing. Selepas siap pipekan custard cream tadi, sebelum masukkan ke dalam oven, pastikan oven dipanaskan selama 10 minit pada suhu 175 darjah Celsius. Ikut oven anda masing-masing tau. Okey, Anis buat ni ada tapi dia hangus sikit. Sepatutnya kena pusingkan roti tu supaya mendapat hasil yang cantik berwarna keperangan. Tengok dia jadi apa. Tapi sebelah tu dia okey lah. Okey, jangan terlampau panas lah oven tu. So ini adalah hasil roti kentang. Tengok tu, kebu kan. Yalah, Anis nak cuba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk roti ni boleh sesuai lah dimakan waktu petang. Okey, untuk alas perut sangat sesuai. Okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.